perbahasan perbincangan yang terkandung dalam kitab kita, iaitu kitab Fiqhul Ad'iyah wal Azkar, ataupun fiqh kefahaman doa dan juga zikir. Kefahaman doa dan zikir yang dikarang oleh Al-Alamah Al-Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, ulama Madinah, pengajar di Masjid Nabawi dan juga pernah menjadi pensyarah di Universiti Islam Madinah. Dan kita pada bulan yang lepas kita telah masuk pada bab Zimul Ghaflah an Zikrillah, iaitu kehinaan, kelalaian daripada mengingati Allah, iaitu sifat betapa hinanya, betapa tercelanya, betapa kejinya perbuatan manusia yang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah pun menyentuh ayat ayat daripada surah Al-A'raf, di mana Allah Ta'ala berfirman, wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Allah kata dalam sirah fi'il amar, wazkur rabbak. Wazkur rabbak bermaksud dan ingatlah Tuhanmu. Ingatlah Tuhanmu, sebutlah nama Tuhanmu. Wazkur, berzikirlah. Senang cerita, dalam masa orang Melayu kita faham berzikir. Ingat Allah, dia mungkin ingat macam mana. Berzikirlah pada Allah, berzikirlah pada Tuhanmu. Wazkur rabbak fi nafsik, dalam keadaan kita bersendirian, fi nafsik, tadarruan, dalam penuh kerendahan hati, wa khifatan, rasa ketakutan, wa dunal jahar, dalam suara yang tidak jahar. Saya dah sebut, mungkin ialah dah sebulan, mungkin ada yang lupa. Bulan lepas ada ke? Tak ada kan? Cancel kan? Ada program lain kan bulan lepas? Ada bulan lepas? Sebelum raya ada. Ya, bulan lepas kita dah sentuh tentang adab ketika berzikir. Sebahagian orang dia suka berzikir kuat-kuat. Dia suka zikir, kata dia tak puas, dia kata. Berzikir pelan-pelan tak puas. Padahal Allah SWT punya perintah, wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan, dalam penuh kerendahan hati, dengan penuh kerendahan hati, dengan cara yang beradab. Ini adab dan berzikir dalam berdoa. Wa khifatan, dan penuh ketakutan, takut kalau zikir itu tidak diterima, takut kalau zikirnya itu tidak diterima. Bukan takut Allah tak dengar. Allah Maha mendengar, As-Sami' Al-Alim. Allah dengar. Kita bisik dalam hati kita pun alimu, Allah Ta'ala Maha mengetahui apa dalam hati kita. Fi sudur, wa'alamu fi sudur, Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang dalam hati-hati manusia. Bukannya dia tak dengar, cuma kita rasa takut. Sepatutnya bila kita berzikir, kita rasa takut zikir kita itu tidak diterima Allah. Itu sifat yang kena ada pada setiap orang yang beriman, orang yang beribadah, abid, abidun, orang-orang yang beribadah pada Allah Ta'ala ini, dia kena merasa takut. Takut amalannya tidak diterima. Hatta Nabi Ismail, kita masih lagi baru dalam berapa hari selepas menyambut raya kurban, Nabi Ismail dan ayahnya Nabi Ibrahim alaihi wassalam mendirikan Kaabah. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bangunkan Baitullah di Mekah. Dan selepas mereka membina Kaabah, doa yang dibaca oleh mereka berdua, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Walaupun dia tahu itu perintah Allah, memang perintah buat Kaabah itu perintah Allah Ta'ala, tetapi tetap juga mereka berdua berdoa minta Allah terima. Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami ini, terimalah. Innaka antas sami'un alim, sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tahu, Allah lihat, Allah nampak, Allah dengar. Tetapi sebagai seorang hamba Allah, sebagai hamba Allah, kita rasa takut sekiranya amalan kita tidak diterima.
bertentangan dengan kepercayaan ataupun fahaman sebahagian orang yang jahil di kalangan juhala. Ada seorang hamba Allah pernah solat di sebelah saya, lepas dia bagi salam lepas solat berjamaah, dekat dengan saya lah, sebelah sajalah, sebelum COVID-19 lah, lama dulu cerita. Sama sekarang ni 1 meter jauh ambil kau. Sebelum COVID kau tak nak rapatkan saf, nah ambil kau. Allah jauh betul-betul, Allah jauhkan betul-betul kita dengan orang sebelah. Ambil kau, puas hati. 1 meter jauh, tak alang-alang. Sebelum COVID-19 langsung tak nak rapatkan saf. Orang tarik, jom bang, kita dekat sikit. Dia tak nak. Dia nak jauh-jauh daripada kita. Rimah katanya, tak selesa. Dia nak satu sejadah tu, dia seorang je, satu sejadah, setiap sejadah. Ambil kau sekarang ni 2 meter tepi. 2 meter, 1 meter sebelah, 1 meter kiri. 2 meter radius tu kau punya. Jadi apa yang berlaku ialah si fulan sebelah saya tadi, lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu dia kata Alhamdulillah. Saya kata, dia kenapa abang baca Alhamdulillah lepas solat? Dia kata, ya kan kita sudah mendirikan solat, kita dah solat, kita dah berjaya beribadah, jadi kita syukurlah pada Allah. Nampak bunyi macam bagus kan? Bunyi macam bagus. Bagus, betul juga, logik kan, logik. Tapi agama bukan logik. Agama Islam ni berdiri bukan di atas rasional. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia kata apa? Sekiranya agama ini didirikan atas rasionalism, sekiranya agama ini dibina atas akal, maka ketika kita menyapu khuf, sepatutnya di bawah tapak kaki dah kena basuh. Sebab yang kotor bawah, kita berjalan, kita pijak tanah, pijak semen apa, patutnya yang bawah. Tetapi sunnah mengajar kita menyapu di atas khuf, atas. Ni kaki, ni tapak kaki, ni atas kaki. Sapu khuf macam mana? Sapu di atas, bukan di bawah. Apa kalau logik akan, apa hal pula sapu dekat atas? Jadi agama bukan atas rasional. Maka sunnah mengajar kita, selepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, tu dah disebut siap dengan rujukan hadis. Rujukan hadis disebut apa yang Nabi baca, apa yang Nabi suruh baca selepas solat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar 3 kali. Kenapa istighfar? Apa hikmah di sebalik kita kena baca istighfar selepas solat? Istighfar sebab dalam solat kita itu tidak semestinya sempurna. Belum tentu kita cukup khusyuk ketika solat. Siapa boleh jamin dalam solat dia 100% khusyuk? Sepanjang masa daripada takbiratul ihram sampai dia salam, dia boleh jamin, kata ustaz, saya daripada takbiratul ihram sampai salam, saya ingat Allah je. Kelentonglah, jangan tipu. Sebab ada syaitan yang namanya khinzib, syaitan yang bernama khinzib ataupun khinzab, yang tugasnya akan mengganggu jamaah, akan mengganggu musallin, orang-orang yang solat. Kunci kereta kau letak mana tadi? Kita pun dah fikir, mana kau letak kunci kereta tadi? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba ingat pula pasal kerja di pejabat, tak siap lagi. Jadi mustahil seorang hamba itu dia boleh solat dengan khusyuk sempurna. Maka kurang daripada segi khusyuk, kurang dari segi bacaan, tak sempat nak baca Al-Fatihah misalnya, terpaksa ikut imam kan, tak habis baca sebab masbuk. Masbuk satu hal juga. Apa hal kau masbuk? Tadi banyak kerja. Nampak tak kau mementingkan kerja berbanding solat? Kau dengar azan tapi kau masih atas kerja. Jadi di situ saja sudah ada unsur dosa. Betul tak? Orang lain on time, kau lambat. Kenapa? Jadi kita insaf bahawa ibadah kita itu tidak sempurna. Sebab itulah dalam akhir surah Al-Baqarah Allah kata apa? Orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi SAW, bersama dengan orang beriman, mereka ini beriman dengan Allah, malaikat,
yaumul akhir, dengan kitabnya dan sebagainya. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, maksudnya kami dengar perintah Allah dan kami taat perintah Allah dan Rasulnya. Kami dengar Allah kata apa, Nabi kata apa, kami dengar, dan sami'na wa ata'na, dan kami taat, kami buat. Allah dan Nabinya suruh solat, kami solat. Allah dan Nabi suruh puasa, kami puasa. Allah dan Nabinya suruh berkorban, kami berkorban. Allah dan Nabinya suruh kami berjihad, kami pun berjihad. Kemudian Allah kata apa? Qalu sami'na wa ta'na ghufranaka Rabbana. Ghufranaka, apa dia? Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Kenapa ghufranaka? Kenapa kami mohon ampun padamu ya Allah, ataupun ampunkanlah kami ya Allah? Selepas mengatakan wa qalu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kemudian ampunkanlah kami ya Allah. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, penjelasannya ialah sebab tidak ada manusia yang boleh sempurna mentaati perintah Allah. Tak ada sempurna. Tidak ada seorang pun yang sempurna di atas muka bumi ini kecuali Nabi SAW, insan yang maksum. Dialah syariat. Rasulullah itulah syariat. Sudah tentu dia sempurna. Ya? Dari segi nubuwah, dari segi kenabiannya, dari segi message risalah yang disampaikannya, dia sempurna. Maka Nabi ajar kita selepas solat, astaghfirullah, 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 istighfar, bukan alhamdulillah. Saya jelaskan pada orang tu, bang, dalam sunnah, dalam syariat kita, ya, kita diajar selepas salam membaca istighfar. Istighfar. Jadi perlu ada rasa ketakutan. Takut bila orang berzikir ni, dia rasa takut, khifatan wa khifatan. Tadarruan, rendah diri, wa khifatan, dia rasa takut. Wa dunal jahar, dia tidak meninggikan suara. Minal qawli, bil ghudwi wal asal, pada waktu siang dan waktu petang. Wala takum minal ghafil, dan mereka tidak lalai. Tidak lalai apa? Tidak lalai daripada berzikir. Bukan time dia iman tinggi je dia berzikir, iman turun dia tak berzikir langsung. Ya.